Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Semalamnya kita berhenti pada kalam Muhasyi wa ammal ihtijaju bil qada'i wal qadari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa ammal ihtijaju bil qada'i wal qadari فإن كان قبل الوقوع في الذنب ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجوز. Ini juga benda yang penting yang biasa ditanya berkaitan dengan qada dan qadar. Bolehkah kita berhujah dengan qada dan qadar ini untuk kita bila orang tanya kita? Tak. Ini contoh berlaku sesuatu perkara, kita jawab qada dan qadar itu. Adakah boleh kita menjawab alasan, memberi alasan qada dan qadar kepada perkara yang berlaku? Yang mana fokusnya perkara buruk lah. Sebab kalau perkara baik itu tidak ada isu. Cuma pada perkara buruk, perkara maksiat, perkara dosa dan seumpamanya. Kerana dia melibatkan kita pada sebelum ini kita bincang pada masalah boleh tak kita cakap di depan orang ramai perkataan-perkataan yang seakan-akan menunjukkan Tuhan itu buat perkara yang tidak elok. Pada akidahnya segala perkara sama ada baik atau buruk itu memang Allah Ta'ala yang cipta. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah. Sama ada benda itu al-khair ataupun syar. As-salah ataupun al-fasad. Jadi semua itu daripada ciptaan Allah Ta'ala belaka. Cuma dari segi adabnya, hukumnya, syariat tu meletakkan hukum. Di depan majlis orang awam, di depan majlis umum, tak boleh kita bercakap benda-benda yang menyebabkan kita menuduh Tuhan dengan benda perkataan yang tidak elok. Kita dikira sebagai buruk adab ataupun tidak adab, su'ul adab. Menyandarkan perkara-perkara hina, perkara buruk kepada Allah. Okay. Sekarang ni kata muhasyi kita, wa ammal ihtijaju bil qada'i wal qadari. Adapun berhujah dengan qada' dan qadar. Fa in kana qabla al wuqu'i, kalau berlaku sebelum wuku', kita berhujah sebelum berlaku perkara yang kita nak buat, fi dzambi, untuk perkara apa? Perkara dosa. Liyakuna wasilatan lil wuku', supaya menjadi dia wasilah, jambatan, perantaraan untuk kita buat perkara tu. Nampak tak? Contoh orang nak mencuri tak? Na'udzubillah lah mencuri. Dia kata, Tuhan dah tentukan kat pergi rumah tu kita nak curi. Rumah tu yang kita nak ambil barang dia. Tuhan dah qada dan qadar dah. Tuhan dah tentu dah kat pergi rumah tu kena curi. Tak apa, kita siap-siap barang kita. Kita cari tukang orang pandai. Kita kumpulkan geng-geng kita. Kita pergi curi rumah tu. Tanya apa pergi curi? Sebab Tuhan nak qada dan qadar. Tuhan dah tentukan kita akan curi lagi. Jadi berhujah dan menyatakan bahawa benda perkara itu dalam ketentuan Allah Ta'ala sebelum benda tu berlaku. Tujuannya untuk kita jadikannya wasilah untuk buat perkara itu. Hukumnya lam yajuz. Tidak harus. Yang ni haram lah. Berdosa. Okay. Berdosa. Dosa maknanya kalau sekadar itu, kalau dia
dia kosakkan dosa yang mujma' alaih itu harus, tu kufur terus. Sebab dia telah melakukan perkara yang menafikan maklum minad-din bid-darurah. Itu kalau dia menghalalkan dosa tersebut. Kalau campur menghalal tu kufur lah. Sekarang ni dia menggunakan hujah qada dan qadar tujuan nak buat dosa. Kayak gini kita nak pergi berjudi ya. Sebab apa? Tuhan dah tentu dah kita akan pergi kat gini. Tujuannya apa? Tujuan untuk sebelum buat, untuk nak buat. Maka hukumnya haram. Lam yajus wa kadza, dan demikian juga in kana ba'dal wuku'i wa qasada bidzalika man'a mu'akhadhatihi bima aujabahu dzalika dzambu. Dan demikianlah juga kita berhujah dengan qada dan qadar selepas berlaku ba'dal wuku', dan diniatkan dengan hujah kita itu untuk menghalang mu'akhadhah. Mu'akhadhah ni diambil ambil balasan. Mu'akhadhah ni ambil balasan. Dibalas. Untuk menghalang dibalas dengan ma aujabahu dzalika dzambu, apa yang diwajibkan oleh dosa tersebut. Apa yang ma aujabahu min bayaniyah, min haddin, daripada hukum hudud, atau ta'zirin ataupun ta'zir. Jadi hak ni berlaku dah. Contoh pencuri, dia curi. Tiba-tiba kena takak. Kena takak dan dibawa ke mahkamah. Dia tanya, kenapa awak mencuri? Kata Tuhan dah tentukan saya mencuri. Jadi benda itu berlaku dah memanglah dalam ketentuan Tuhan. Tapi dia berhujah dengan qada dan qadar untuk man'a mu'akhadhatihi, menghalang dia diambil kira, dihukum, menghalangkan supaya dia dihukum dengan sebab perkara yang dibuat disebabkan dosa tadi. Ma'aujabahu, perkara yang diwajibkan akan dia oleh dosa tersebut. Aujabahu dzalika dzambu, fa'il bagi aujabah. Jadi dosa tersebut, contoh mencuri, menyebabkan dia kena hudud potong tangan. Tapi dia berhujah kerana qada dan qadar tu tujuan tidak diseksa, tidak dikenakan hukuman. Juga hukumnya lam yajus, tidak boleh, haram. Okay. Habis. Fa in qasada bidzalika man'a ta'yirihi bihi jadza dzalika. Adapun jika dia qasatkan dengan demikian itu, dengan berhujah dengan qada dan qadar itu, qasatkan apa? Man'a, maf'ul bagi qasada, menghalang dia dihina. Ta'yir ni dihina dan dikeji dia, maka hukumnya harus. Benda berlaku dah. Berlaku dah. Jadi orang duk keji dia, orang duk kata ke dia, kata mu ni mak ni jahat sungguhlah ni. Padahal dia taubat dah. Dia orang yang ada insaf dah. Berlaku dah dia nak menghalang daripada orang hina dia, orang cela dan caci dia. Maka dia kata nak buat mana? Benda hak Tuhan tentu dah. Itu qada dan qadar Tuhan dah. Untuk apa? Untuk menghalang orang keji dia. Kerana dia dah taubat, dia dah berhenti dah. Maka hukumnya harus. Dalilnya mana? Seperti mana kama waqa'a fi munazarati Musa ma'a Adam, sebagaimana berlaku dalam kisah munazarah, berdebatnya, berhujahnya Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ini ada dalam hadis yang sahih. Cerita bagaimana Nabi Musa dan Nabi Adam ni berhujah. Nabi SAW cerita. Apa nama ni? Nabi Musa kata apa? Alaihi salam. Kama waqa'a fi munadharati Musa ma'a Adam alaihi salam. Anna Musa qala lahu, bahawa Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, ya Adamu, hey Adam, wahai bapakku Adam. Gitulah. Hai Adam, anta abuna, kamulah bapa kami. Khayyabtana, engkau telah kecewakan kami. Ai ahram tana minal jannah. Adam, mu ni mengecewakan kami lah. Apa maksud? Kamu telah mengharamkan kami daripada syurga. Jadi mu masuk syurga, kemudian sebab kamu keluar dari syurga, kami tak boleh masuk syurga. Khayyabtana. Ay ahramtana minal jannah. Kamu halang kami daripada masuk syurga. Kalau tidak kan, boleh beranak pinak je masuk syurga belaka kan? Apa maksud? Tafsir lagi ni.
Ai kunta sababan li ikhrajina minha. Engkaulah menjadi sebab kepada keluarnya kami daripada syurgamu lah, sebab kami terpaksa duduk dunia ni. Qala lahu Adamu. Adam jawab balik, ya Musa, istafaka Allahu bikalamihi. Sungguhnya Allah Ta'ala telah pilih engkau dengan kalamnya, dengan Allah bercakap dan berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pilih kamu dapat mendengar kalamnya yang sifat Tuhan itu. Allah Ta'ala pilih kamu dengar kalam dia. Wa khattalaka alwahat taurati biyadihi. Dan dia telah menulis akan luh-luh Taurat. Jadi Taurat ni, kitab Taurat Nabi Musa ni diturunkan daripada langit, diturunkan ke bumi kepada Nabi Musa ini dalam bentuk luh, kepingan-kepingan yang telah tertulis. Kita Jibril datang baca, Nabi dengar, Nabi ingat, Nabi bacakan balik. Tapi Taurat ni dalam kepingan-kepingan yang telah tertulis. Maka ditulis sendiri luh Tawarah itu biyadihi, dengan tangannya, ai kudratihi, dengan kudrat Tuhan lah. Di sini dia takwil lah, ya, dengan makna kudrat, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah maksud apa? Nisbah penulisan ataupun nisbah turunnya Taurat dan juga tercatatnya Taurat itu bukan tulisan manusia gitu. Itu Tuhan buat sendiri, nak khabar. Tertulis ataupun luh Taurat itu Tuhan yang buat sendiri. Tuhan yang buat sendiri, bukan makhluk lain buat, bukan, Tuhan sendiri buat. Wa khattalaka alwahat taurati biyadihi ay qudratihi wa anzala alaika at-taurata fi alwahin min zabarjad. Dan Allah Ta'ala turunkan luh-luh Taurat itu kepada engkau dalam luh-luh daripada permata zabarjad. Zabarjad ni sejenis permata. Tengok permata zabarjad nama dia. Okey. Jadi kamu ni orang yang istimewa. Tuhan pilih kamu dengar kalamnya, kemudian Allah Ta'ala turunkan Taurat pada kamu. Atalu manni. Lama yalumu. Lama yalumu. Atalumuni. Siap atalumuni. Lama yalumu. Talumu. Atalumuni. Gitu atalumuni. Adakah kamu mencela aku? Cuba tengoklah kalau dalam kitab hadis sama ada dibaca dengan atalumuni ataupun atalumanni. Itu dengan nun taukid lah. Lama yalumu talumuni kalau tanpa ada nun taukid lah. Atalumanni kalau nun itu ada, kita katakan fi'il tu ditaukidkan dengan nun taukid. Cuba tengok baliklah dalam nuskhah hadis berkaitan dengan munazarah Adam ni, dalam kitab sihah ada. Atalumuni ala amrin. Adakah kamu nak cela aku ala amrin qaddarahullahu, atas perkara yang Tuhan dah tentukan, alayya, tentukan di atas aku, qabla an yakhluqas samawati wal ardina, sebelum Allah Ta'ala mencipta langit-langit dan bumi-bumi, bi khamsina alfi sanah, sebelum Tuhan cipta langit bumi 50,000 tahun, benda yang Tuhan dah tentukan. Adakah kamu nak mencela aku dan menghina aku di atas perkara yang Tuhan dah tentukan? Allah dah tentukan sebelum dia cipta langit bumi 50 tahun, 50,000 tahun Tuhan tentu dah perkara itu. Itu jawapan Nabi Adam. Jadi Nabi Musa
khabarlah kepada Nabi Adam. Mulah Adam yang menyebabkan kami ni tak boleh masuk syurga. Adam jawab balik, Musa, kamu ni Tuhan pilih orang terpilih dah. Adakah kamu nak cela aku pada perkara yang Tuhan dah takdirkan sebelum cipta langit bumi tu 50,000 tahun? Gitu. Maka tak boleh jawab belaka. Memang salah lah. Tak boleh lah dia nak cela apa. Benda yang memang Tuhan tentukan. Dan Allah Ta'ala sebut pun, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan khabar ke malaikat nak jadikan di atas muka bumi khalifah. Bukan nak jadikan dalam syurga khalifah. Di atas muka bumi. Jadi ketentuan tu memang nak bahawa Adam tu turun di muka bumi. Maka bila begitu senyaklah. Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan. Hajja Adamu Musa, mengalahkan Nabi Adam akan Nabi Musa. Jadi tadi Nabi Musa hujah. Nabi Adam hujah balik mengalahkan hujah Nabi Adam. Nak mengalahkan Nabi Adam hujah balik mengalahkan hujah Nabi Musa. Apa maksud hajja Adamu Musa? Ghalabahu bil hujjati, iaitu mengalahkan Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dengan hujah. Wal hadithu bitulihi masturun fil Bukhari. Hadis ni secara panjangnya boleh tengoklah tertulis tercatat dalam Sahih Bukhari. Bukan Sahih Bukhari kalau ada yang boleh cek cuba tengok atalu muni ke atalu manni. Okey. Habis itu. Kemudian nampak jadi kita khulasahkan pada masalah ini bahawa berhujah dengan qada dan qadar tu ada dua. Pertamanya qablal wuqu'. Qablal wuqu'. Sebelum berlaku. Sebelum berlaku, maka hukumnya boleh ke tidak? Hukumnya tengok sebelum berlaku tu kerana apa? Untuk wasilatan lil wuku. Nampak? Tujuannya sebagai wasilah lidzambi, untuk buat dosa lah. Maka orang ni haram hukumnya. Ataupun sebelum berlaku satu je kan. Sebelum berlaku ada satu lah. Maknanya untuk tujuan buat dosa. Habis. Yang seterusnya, kalau ba'dal wuku'. Selepas berlaku dosa tersebut. Maka tengok. Kalau tujuannya untuk lari daripada hukuman. Man'il mu'akhadhah. Untuk menghalang daripada dikenakan tindakan, maka hukumnya haram juga. Yang kedua, untuk man'i ta'yir, menghalang daripada dicela atau dihina. Awak ni tak apa. Yang ni tak apa, boleh jadi itu kesimpulan berkaitan dengan hukum berhujah dengan qada dan qadar ni. Habis. Kemudian masuk kepada seterusnya bab iradah. Kita balik kepada kalam Syarih rahimahullah ta'ala. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Bermula iradah itu ialah sifat yang dengannya mentaksis akan mungkin dengan sebahagian yang harus ke atas mungkin. Apa makna taksis? Menentu itu. Makna taksis ialah tarjihu ba'di al-jaizi alal ba'di, iaitu mentarjihkan, memberatkan sebahagian yang harus atas sebahagian hak lain. Memberatkan sebahagian yang harus atas sebahagian yang lain. Okey, kemudian apa yang harus itu? Walladhi yajuzu, dan yang harus ke atasnya, ke atas mungkin itu al-mumkinatul mutaqabilatu, ialah mumkinat al-mutaqabilat. Walladhi yajuzu ni mubtada', al-mumkinat tu jadi khabar, jadi khabar dia ni mubtada' dia. Walladhi yajuzu alaihi al-mumkinatul mutaqabilatu, dan perkara yang harus atas mungkin ialah sekalian mumkinat yang berlawanan.
Yang 6 sebagaimana akan disebut dalam hasyiah lagi. Okey. Apa dia mumkinat mutaqabilat itu? Dia terang. Wahiya al-wujudu wal adamu, ada dan tak ada. Wal maqadiru, kadar. Was sifatu, sifat. Wal azminatu, zaman, masa. Wal amkinatu, tempat. Wal jihatu, dan jihah-jihah. Arah-arah. Fal mumkinu, maka yang mungkin itu yajuzu alaihil wujud, harus atasnya sifat ada. Wal adamu, harus atasnya ada dan tak ada. Jadi dari segi asal, mungkin itu dia boleh ada, boleh tak ada. Fatakhsisuhu bil wujud, maka menentukan mungkin itu dengan ada, dunal adam, tidak tiada. Ditentukan mungkin itu jadi ada, tak ditentukan tak ada. Takhsis dia dengan ada, tidak tak ada itu namanya ta'thirun lil iradah. Itu dia taksir bagi iradah fihi, pada mungkin. Wa ijaduhu, dan mengadakannya ialah ta'thirul kudrah, ialah ta'thir kudrat. Okey, habis. Berhenti situ dulu. Kita sambung kepada kalam Syekh Syarqawi. Qauluhu, perbincangan iradat ni. Qauluhu sifatun. Sifatun. Tepi ni dia kata wal iradatu sifatun. Itu jinsun fi ta'rif. Kal jinsi, maka sifat itu seperti jins. Ya, jinsun fi ta'rif lah dalam ilmu mantik. Li syumulihi jami'as sifat, kerana merangkuminya sekalian sifat. Bermula iradat ialah sifat. Sifat makna apa? Sekalian sifat. Sifat lah. Masuklah ke semua sifat. Wa qawluhu yata'atta biha. Dengan kata yata'atta biha itu, kharaja al-hayatu. Yang mampu dengannya, yang boleh dengannya. Maka keluar dengan perkataan yata'atta biha itu keluar apa? Al-hayatu wal ilmu. Sifat hayat dan sifat ilmu. Sifat hayat dan sifat ilmu tak termasuk. 5 marrah, kerana barang yang telah lalu, annal hayata, bahawa sifat hayat la tata'allaku, tidak bertakluk. Maka tak ada kait dengan takluk tu. Sebab tu ya ta'atta biha, yang mampu dengannya. Hayat tak ada kait lah, sebab dia itu semata-mata ada pada zat. Dia tidak ada kesan atau tidak ada kaitan dengan yang lain. Li'anna annal hayata la tata'allaku. Okey, ilmu pula. Annal hayata la tata'allaku wal ilma lima marra annal hayata wa annal ilma ta'alluquhu tanjiziyun. Dan kerana telah lalu bahawa ilmu itu ta'alluqnya tanjizi, langsung terus. Jadi kalau yata'atta ni mampu boleh bukan terus, bukan langsung, maka keluar dengan katanya sifatun yata'atta biha, itu sifat ilmu. Okey, habis. Wa kalamuhu, dan kalam musannif ini fi suluhi, pada masalah perbincangan suluhi, ta'alluq suluhi, dan ilmu tak ada ta'alluq suluhi. Jadi keluar dengan yata'atta biha tu sifat ilmu juga. Okey. Maka kalam musannif itu pada perbincangan suluhi au ma huwa a'ammu, ataupun yang lebih umum daripada itu. Wa qawluhu yata'atta biha takhsisu. Kalam, keluar dengan kalam musannif takhsis itu, kharaja bihi ma'adal mu'arraf, yang selain daripada yang ditakrifkan lah. Takhsis keluar selain pada itu, selain mu'arraf. Wa antabaqat ta'rifu alaih, dan yang mana selain mu'arraf tapi intabaqa, kena dan berbetulan takrif di atasnya. Okey. Maka tu tak termasuk. Wa nisbatu takhsisi ilaiha, dan nisbah. Selesai itu. Wa nisbatu takhsis ilaiha, nisbah takhsis kepada iradat itu majazun, majaz saja. Tengok dia kata sini kan, wal iradatu sifatun yata'atta biha, yata'atta bil iradah takhsis. Makna iradat itu mentaksis, seakan fahamnya gitulah. Jadi nisbah takhsis kepada iradat majaz ya, kerana yang mentaksiskan pada hakikatnya ialah Allah. Kama marrah, habis. Wa al fi al mumkin, alif lam al pada mungkin tu, yata'atta biha takhsisu al mumkini,
Maka al pada mungkin itu lil umum. Datang dengan makna umum. Al mungkin makna sekalian mungkin. Kakul fima marra, seperti kul. Sebab umpama makna kul. Takhsisul mumkin ay takhsisu kulli mumkinin. Gitu. Jadi al tu seakan makna kul. Wa ghayara fi ta'bir. Dan musannif merubah, syarih merubah pada ta'bir. Kudrat dia kata sifatun apa nama ni, sifatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala, yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Ijad kulli mumkinin. Dia guna ijad kulli mumkin. Di sini dia kata taksis al-mumkin. Dia tak guna lafaz kul. Kenapa? Wa ghayara fi ta'bir. Dan merubah musannif syarih kita pada ta'bir li mujarradi tafannun. Semata-mata untuk tafannun. Tafannun fil ibarah. Makna mempelbagaikan ibarat. Bukan ayat tula lah. Tak buat ayat super tula. Nak alih apa ni, penggunaan kalimah dia. Dia panggil tafannun. Okay. Habis. Wa taqaddama, dan telah terdahulu anna fil umumil madhkur, bahawa pada umum yang tersebut itu isyaratan. Anna fil umumi madhkur isyaratan. Isyaratan ialah isim anna muakhar. Isyaratan ila fasadi madhhabi al-mu'tazilah. Ialah isyarat menunjuk kepada batalnya, salah sesatnya mazhab Mu'tazilah. Al-mukhassisina, yang mengkhususkan ta'alluqal iradah, mengkhususkan ta'alluq iradah bil khairi duna syarri. Mu'tazilah mengkhususkan ta'alluq iradat Tuhan itu hanya pada perkara baik saja, tidak pada perkara buruk. Jadi mengisyaratkan bila guna al-mumkin dengan makna umum, kullu mumkin, tu isyarat nak membatalkan mazhab Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah kata Tuhan hanya berkehendak hak baik saja, hak buruk dia tidak berkehendak. Duna syarri wa bis salahi wal aslah duna muqabilihima. Dan mereka juga Mu'tazilah kata iradat Tuhan ni bertakluk dengan salah wal aslah. Benda yang elok dan lagi elok, tidak lawannya fasad dan afsad. Lawan kepada salah al-fasad. Lawan bagi aslah as-salah. Lawan bagi salah dan aslah. Makna kalau salah lawannya fasad, kalau aslah lawannya salah. Salah sahaja, sebab aslah tu lebih baik. Jadi Mu'tazilah antara i'tiqadnya i'tiqadu salah wal aslah. Padahal ini salah, kerana di sisi kita segala perkara itu semua dalam kehendak Tuhan. Okay. Qauluhu walladhi yajuzu alaihi, dan perkara yang harus ke atasnya. Mana ni? Dia kata walladhi yajuzu alaihi kan? Sini dia. Dia nak syarah sini. Walladhi yajuzu alaihi, dan bermula perkara yang harus ke atasnya. Ke atas apa? Ail mumkini, ke atas perkara mungkin. Walladhi itu mubtada'un, itu mubtada'. Wa qawluhu al-mumkinat ila akhirih, itu al-mumkinat tu jadi khabar dia, khabarun. Wa makna mutaqabilat. Okey, makna mutaqabilat tu apa? Al-mumkinat al-mutaqabilat tu al-mutanafiyatu, iaitu yang bernafi-nafian, makna yang berlawanan. Mutaqabilat ni makna lawan. Yang berlawanan, yang bernafian. Hak ni nafi hak ni, hak ni tidak, hak ni lawannya hak ni. Okey. Wa hasiluhu, hasil khulasahnya anna ba'da ma yajuzu alaihi, bahawa sebahagian perkara yang harus ke atasnya, ke atas mungkin tu, anna ba'da ma yajuzu alaihi sittatu asya'a. Sittatu asya'a. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yuqabiluha, lawannya sittatun ukhra, 6 juga. Jadi
setiap 6 ni ada lawang dia. Apa dia? Wahyal wujud, wujud. Badalan anil adami, lawang kepada adam. Wal miqdar al maksus, kadar sukatan, kadar tertentu. Badalan an sairil maqadir, ganti kepada kadar-kadar hak lain. Was-sifatu, yang ketiga, sifat. Al-maksus, was-sifatul maksus, sifat tertentu. Badalan an sairi sifat, lawan kepada sifat-sifat yang lain. Putih, lawannya tidak putih. Hijau, lawannya tidak hijau. Sifat-sifat warna lain. Okay. Was-zamanu, yang keempat, masa. Az-zaman waz-zamanul maksus, masa tertentu. Badalan an sairil azminati, ganti lawan kepada masa-masa yang lain. Waktu ni, tidak dulu, tidak sebelum ni, tidak 2 hari, tidak esok, tidak akan datang. Jadi, hari Rabu, tidak Isnin, tidak Selasa. Wal makanu, berapa dah? Makan. Tempat, al-maksus, wal makanu maksus, tempat tertentu. Badalan an sairil amkinah, bagai ganti kepada tempat-tempat lain. Di sini, tidak di sana, tidak di England, tidak di Amerika. Wal jihatu, dan arah. Al-maksus, jihatul maksusah, jihah tertentu. Badalan an sairil jihati, sebagai ganti daripada pihak-pihak arah-arah lain. Jadi ada 6 semua. Faqauluhu, dan kata syarih, wahya al-wujud wal adam mutaqabilani, wujud dan adam tu dua yang berlawanan. Wa qauluhu wal maqadir, ai anna ba'daha, bahawa sebahagian kadar itu yuqabilu ba'dan, berlawan dengan sebahagian yang lain. Wa kadza yuqalu fil baqiyah, begitulah kita katakan pada baki hak lain. Wal maqadiru min jumlatis sifati. Miqdar, kadar. Makna banyak mana? Seliter, sekati, tu kadar belaka tu. 1 kg, 2 meter, itu kadar belaka. Kadar itu termasuk dari jumlah sifat. 5 marrah, kerana barang yang telah lalu. Annal miqdara, kerana miqdar tu apa? Huwal kamul muttasilu, dia itu kam muttasil. Miqdar tu kam muttasil, berbilang yang bersambung. Nak kata dia semeter, 2 meter, seinci, 2 inci. Apa lagi? Kita nak kata berat 10 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Itu termasuk dalam sifat lah. Kerana miqdar itu kam muttasil. Wal munfasil, dan al-munfasil itu huwal adad. Kam munfasil pula ialah al-adad, bilangan 1, 2, 3. Wal adad wal miqdar, dan bilangan dan qadar itu aradani, kedua-duanya arad, kedua-duanya sifat. Wa qad nazama ba'duhum, telah membuat nazam. Wa qad nazama ba'duhum, telah membuat nazam, membuat syair sebahagian ulama. Tilkal mutaqabilati sitta, akan perkara yang berlawanan itu, yang 6 itu, fi qawlihi. Ini biasalah. Ini terhimpun dalam 2 bait. Bait ini mutaqabilat sit. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Perkara mungkin yang berlawanan tu wujud dan adam, 1. Yang kedua sifat, 2 azminatun, 3 amkinatun, 4 jihatu, 5 maqadir, 6. Kadza, demikianlah, rawathiqatu, yang diriwayatkan oleh orang-orang ulama-ulama yang thiqah. Qauluhu ta'thirun lil iradah. Dia kata apa nama ni? Taksis itu ta'thir bagi iradah, kesan bagi iradah. Muqtada kalamihi, faham daripada kalam syarih itu, anna takhsisal iradah, bahawa menentu oleh sifat iradah itu ta'thirun. Taksis tu sebenarnya taksir juga. Taksis pada iradah itu ialah ta'thir. Sebab apa? Sebab syarih kata ta'thirul iradah. Kan dia kata sini, kan dia kata mana?
Fatakhsisuhu bil wujudi duna adam ta'thirun lil iradah. Maka faham di situ bahawa taksis iradah itu ta'thir. Wa huwa kadzalik. Dan begitulah hukumnya alal madhhabil mukhtar, atas pandangan yang dipilih. Satu. Wa qila laisa bi ta'thir. Kata satu pandangan, ta'alluq iradah ni bukan ta'alluq jenis ta'thir. Hadza wa isnadu ta'thir laha walil qudrati majazun. Maka di atas ini bila kita kata taksir itu bagi iradat, isnad mensandarkan taksir bagi iradat dan bagi kudrat tu majaz sahaja. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Okey, habis. Sebab apa? Sebab yang mentaksirkan hadza, makna hadza mafhum. Jelaslah tu. Jelas hadza. Hak mana sekarang ni dia sandarkan ta'thirun lil iradah. Apa nama ni? Taksir itu ialah memberi kesan bagi iradat. Sekarang ni yang memberi kesan tu iradat, sifat ke zat Tuhan? Sandar memberi kesan kepada iradat dan juga memberi kesan kepada kudrat itu majaz saja sebagaimana telah lalu. Okay, habis. Qauluhu talabus sifati. Menuntut oleh sifat. Kini dia bincang makna ta'alluq pula. Bincang makna ta'alluq. Bincang makna ta'alluq. Wa makna ta'alluqi talabus sifati. Kita berhenti situlah untuk malam ni. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar tu saja. Kita mohonlah doa kepada sahabat-sahabat asatidzah sekalian supaya Allah Ta'ala menolong sahabat-sahabat saudara kita di Palestin dan memberi kemenangan kepada mereka, dan Allah Ta'ala mengalahkan dan menghinakan orang Yahudi dan memenangkan Islam ke atas kaum Yahudi yang zalim, Zionis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.